Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita merafakkan setinggi-tinggi pujian dan kita juga melafazkan setinggi-tinggi sebanyak-banyaknya rasa syukur kita kepada Allah. Pada malam ini merupakan pertemuan kita yang ke-9 di dalam siri kita mentadabbur ayat-ayat dalam suratul Al-Mulk. Semoga pengisian pada malam ini, pembelajaran kita pada malam ini, majlis ilmu kita diberikan rahmat oleh Allah. Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah memberikan keberkatan pada permulaan sehinggalah kepada penghujung majlis ilmu kita pada malam ini. Malam ini kita akan menyambung pada ayat yang ke-7 dalam suratul Al-Mulk, yang mana pada 2 minggu lepas kita telah berhenti pada ayat yang ke-6. Secara mudah fahamnya, bermulanya ayat 6 bermulanya ayat 6 dalam suratul Al-Mulk adalah ayat yang berkaitan dengan akhirat. Kalau sebelum ni kita belajar ayat daripada ayat yang kedua sehingga pada ayat nombor 5, Allah banyak menyebut tentang bagaimana kerajaan Allah semasa di dunia. Dan ada sedikit pasal hari akhirat, tetapi kebanyakannya tentang dunia. Kemudian pada ayat 6 hingga ayat 12, Allah membawa kita kepada merenung, berfikir tentang betapa besarnya kerajaan Allah, segala kekuasaan, segala kerajaan pemerintahan di tangan Allah, termasuklah peristiwa, termasuklah perkara alam yang ada di hari akhirat, ianya semua berada di bawah biyadihil mulk. Di hari akhirat, yang utama kerajaan Allah di hari akhirat ada 2. Yang pertama tentang neraka, yang kedua tentang syurga. Neraka ini pemiliknya adalah Allah. Syurga ini juga pemiliknya adalah Allah. Allah boleh masukkan sesiapa sahaja di kalangan hamba-Nya pada dua-dua tempat ini. Ada orang Allah memasukkan ia ke dalam neraka, dan ada orang Allah memasukkan ia ke dalam syurga. Kerana Allah itu adalah pemiliknya neraka dan syurga, maka semua itu berada di tangan Allah, biyadihil mulku. Dan pada malam ini Allah Ta'ala membawa kita semua untuk kita menambahkan rasa takut kita dalam suratul Mulk, iaitu ayat-ayat berkenaan dengan neraka. Ayat neraka dalam suratul Mulk
lebih lebih banyak daripada ayat berkenaan dengan syurga. Kalau ayat syurga hanya ada pada ayat nombor 12. Tetapi ayat-ayat tentang neraka ini ayat 6 sampailah ayat nombor 11. Ayat 6 kita dah belajar pada minggu yang lalu. Malam ni kita belajar ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9 terlebih dahulu. 3 ayat yang kita akan bincangkan pada malam ini, yang mana ketiga-tiga ayat ini yang menceritakan tentang neraka. Kenapa ayat neraka lebih banyak daripada ayat tentang syurga? Kerana suratul Mulk merupakan surah yang turun semasa Nabi SAW berada di Mekah. Ketika itu dakwah telah dijalankan secara terang-terangan, maka orang-orang yang menolak, orang-orang yang menentang, yang memusuhi Nabi SAW ini, cara mengingatkan mereka, cara bagi mereka ini ada perasaan takutnya, maka suratul Mulk ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung, kita yang baca suratul Al-Mulk ini pada setiap malam, moga-moga perasaan takut kita tentang neraka ini semakin bertambah. Apabila perasaan kepada neraka ini semakin bertambah, maka ia akan mendorong kita semua untuk kita berhati-hati kita dengan mana-mana perbuatan, mana-mana perkataan, tingkah laku kita yang boleh membawa kita kepada neraka. Lagi banyak kita baca, lagi kita faham, lagi kita takut nak buat dosa. Tapi kalau kita selalu baca, tetapi tidak berubah diri kita walaupun baca setiap malam, bermakna kita tidak faham apa yang kita baca. Oleh sebab itu, dalam sesi tadabbur ini, moga-moga dapat mengubah diri kita daripada yang baik kepada yang lebih baik. Kalau rasa takut kita mungkin tidak sekuat mana, maka apabila kita baca Al-Mulk ini, ayat-ayat tentang neraka ni moga-moga menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ni perlu ada. Sebab takut itulah yang akan membawa kita kepada takut untuk melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan dengan ayat yang ke-7. Tapi sebelum kita ulas ayat yang ke-7, izinkan saya untuk menghubung kaitkan dengan ayat sebelumnya, iaitu ayat yang ke-6. Hubung kait ni tuan-tuan kena tulislah. Okey. Kalau ayat yang ke-6 berkaitan dengan neraka, ayat 7 tentang neraka juga. Tetapi ayat yang ke-6, Allah hanya menceritakan, Allah hanya memberitahu tentang siapa-siapa yang kafir kepada Allah, yang Allah itu merupakan Rabbun, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka. Tetapi Allah Ta'ala tidak menceritakan bagaimana, apakah peristiwa di dalam neraka, keadaan neraka tu macam mana, penghuni-penghuni masuk neraka tu bagaimana situasi mereka. Ia tidak diceritakan pada ayat yang ke-6, tetapi ia diceritakan, dijelaskan pada ayat selepasnya, iaitu ayat yang ke-7. Maknanya ayat yang ke-7 adalah ayat yang menyebutkan bagaimana cara ahli neraka itu masuk ke dalam neraka, dan ayat ke-7 ini memperincikan
tentang kengerian neraka. Jadi itulah hubung kait antara ayat 7 dengan ayat yang ke-6. Semoga tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi ayat yang ke-5, ayat yang ke-4, ayat yang ke-3 sampailah pada ayat yang pertama. Semuanya mempunyai hubung kaitnya antara satu ayat kepada ayat yang lain. Baik, maknanya ayat ke-7 ni memang dah masuk tentang neraka, tetapi ada perincian dari sudut cara masuk dan juga kengerian di dalam neraka. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Idza bermaksud apabila. Ulqu mereka dicampakkan. Ulqu maknanya mereka yang ramai dicampakkan. Dicampakkan ke mana? Fiha, ke dalamnya. Ha ataupun dalamnya. Nya itu merujuk kepada ayat yang sebelumnya. Sebab tu kita sebut tadi hubung kait antara ayat 6, ayat 7 dengan ayat yang ke-6. Jadi perkataan fiha kembali kepada neraka yang Allah sediakan kepada siapa-siapa yang kafir kepada Allah. Mereka yang kafir kepada Allah, mereka ni nanti akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan mereka dicampak oleh Allah Azza wa Jalla ke dalamnya. Apabila mereka dicampakkan ke dalam api neraka itu, mereka sami'u laha. Mereka semua telah mendengar terhadapnya. Maksudnya, mereka semua telah mendengar dalam neraka tu. Sebab mereka dah masuk neraka dah. Cara mereka masuk, mereka dicampakkan. Maka apabila mereka dicampakkan, maka mereka telah mendengar. Mendengar apa di dalam neraka itu? Syahiqan. Suara yang mengerikan. Wahiya tafur. Dan ia, iaitu merujuk kepada neraka, tafur, sedang mendidih. Ayat ke-7 ni, jika kita ulang sekali lagi baca terjemahan dia, kita akan mendapati ada dua sifat yang Allah nak bagi tahu kepada kita tentang neraka. Sifat ini, ia bukanlah hanya menakut-nakutkan saja, tapi ia benar. Dan di neraka nanti memang ada sifat ini. Jadi Allah kata sifat pertama neraka tu apa? Sifat neraka pertama itu merujuk kepada suara neraka itu yang mengerikan. Dan keadaan yang kedua dalam neraka itu adalah tafur. Ia sedang mendidih. Sebab tu ada perkataan wa maksudnya dan, wahia, dan maksudnya ada dua keadaan, ada dua ciri, ada dua sifat yang ada pada neraka. Orang yang masuk neraka saja yang mereka akan dapat mendengar suara syahiqan, suara yang sangat mengerikan ini. Wahia tafur. Dalam masa yang sama neraka itu dia sedang mendidih. Okey. Kita kukuhkan terjemahan ini dengan kita melihat tafsiran dia terlebih dahulu. Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir
Al-Karimur Rahman, karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Maknanya tafsir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di rahimahullah, ketika mana beliau mengulas tentang perkataan syahiqan, beliau mengatakan sautan aliyan fadhi'an, iaitu suara yang tinggi, suara yang keras, yang menakutkan. Okey, sebab itu dalam terjemahan kita, syahiqan, suara yang mengerikan. Okey, maknanya suara mengerikan adalah suara yang keras, suara yang tinggi, yang mengerikan. Kemudian kita lihat terlebih dahulu kepada syahiqan. Okey, kalimah asy-syahiq, jika kita merujuk kepada beberapa tafsiran, sebenarnya perkataan syahiq di dalam Quran, ia ada dua pandangan. Dia boleh diinterpretasi kepada dua. Dua-dua tu berkaitan dengan suara. Berkaitan dengan suara. Tapi suara siapa yang ketika penghuni neraka itu dicampakkan? InsyaAllah nanti kita akan kupas syahiqan secara langsung. Kalau kita baca terjemahan, insyaAllah kita memang boleh faham. Tapi kalau kita baca berujuk beberapa tafsiran, mungkin pengetahuan kita akan lagi bertambah. Sebab apa? Sebab kalau kita hanya baca terjemahan, kita mungkin dapat faham satu lapis. Mungkin takut kita tu, takut dah. Tapi kalau kita lagi faham, lagi terperinci, takut kita akan meningkat. Sebab tujuan kita tadabbur Al-Quran memang antara tujuan utamanya adalah untuk kukuhkan iman. Itulah surah Makkiyah. Okey. Jadi kita kupas terlebih dahulu tentang idza ulqu, apabila mereka dicampakkan. Kenapa Allah tak kata apabila mereka dimasukkan? Kenapa mesti disebut mereka dicampakkan? Apakah pengertian di sebalik dicampakkan? Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita rasa apa? Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita ambil perhatian di mana dicampakkan. Okey. Kalau kita baca dalam tafsir As-Sa'di, kenapa Allah mengatakan iza ulqu, dicampakkan, iza apabila mereka dicampakkan? Kata Syekh As-Sa'di, sebenarnya adalah untuk menunjukkan apa? Ala wajhil ihanati wadh-dhulli. Untuk menunjukkan betapa hinanya, betapa rendahnya darjat penghuni neraka ni, sehingga mereka masuk neraka dalam keadaan mereka itu tidak dialu-alukan, tetapi mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Benda yang kita campak, dia tak sama dengan benda yang kita pegang elok-elok, kita letak baik-baik dengan sesuatu yang kita campak. Campak pula, campak ke dalam api. Macam mana lontaran ni, maka macam mana dicampak. Okey, neraka ia merujuk kepada jurang, dia merujuk kepada kedalaman. Kalau syurga, dia merujuk kepada ketinggian. Kalau syurga, menaiki, naik. Kalau neraka, dia akan makin menurun. Tapi cara dia menurun itu dalam bentuk dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Campak bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau kita ambil
dalam ayat-ayat, kalau kita ambil dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, dalam bentuk dicampak tu, kalau kita rujuk dalam contohnya dalam suratul Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ya, dalam suratul Al-Qari'ah tu yang perkataan fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah tu maksudnya mereka akan dicampakkan. Dicampakkan macam mana? Kepalanya ke bawah, kakinya di atas. Kalau kita rujuk dalam suratul Rahman, orang-orang yang berdosa ni akan dilipat dia. Seperti mana ayat dalam surah Rahman yang Allah kata, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawafi wal aqdam. Orang berdosa ni nanti akan diambil kepalanya, umbul-umbulnya, lepas tu disatukan dengan kakinya. Jadi kalau tuan nak rujuk ya, kalau tuan nak rujuk ayat tu, saya sebut terlebih dahulu rujukan dia untuk mencari lagi maklumat lanjut tentang macam mana cara mereka dicampakkan. Sebab kalau kita hanya berpandukan kepada suratul Mulk, kita cuma dapat tahu betapa hinanya ahli neraka ni Allah campakkan dia. Kan, campak seperti buang sampah. Kalau kita nak bakar, nak campak kayu api tu, dia campak dia. Okey, betapa hinanya ahli neraka ni. Jadi macam mana mereka dicampakkan? Okey, kalau kita rujuk seperti mana surah yang saya sebut tadi, kalau kita rujuk dalam suratul Al-Qari'ah, dalam suratul Al-Qari'ah, kalau kita baca ayat nombor 9 tu, ada perkataan fa ummuhu hawiyah. Di situ ada perbahasan para ulama merujuk kepada salah satu maksudnya, mereka kembali ke neraka itu dengan kepalanya itu diletak ke bawah, kakinya ke atas. Kupasan suratul Qari'ah, insya-Allah besok petang kita akan mulakan dengan siri pertama untuk tadabbur suratul Al-Qari'ah. Kalau tuan-tuan nak rujuk dalam suratul Rahman, kita tulis ya, sebab dalam nota tu saya tak letakkan ayat tersebut. Okey, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam suratul Rahman, tuan-tuan rujuk pada ayat nombor 41. Suratul Rahman, surah nombor 55, ayat nombor 41, muka surat 532. Bawah sekali ayat tu, kita akan jumpa Allah sebut perkataan yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Kalau baca ayat 41 tu, ditarik ubun-ubun dan kakinya. Macam mana ditarik ubun dan kaki? Ditarik ubun, ditarik kaki. Ada pentafsiran di kalangan para ulama mengatakan ditarik kepala dan kakinya, dia seperti dia dilipat. Wallahu ta'ala alam, tapi yang pasti diambil nawasi, iaitu umbun-umbunnya, wal aqdam dan kaki-kakinya, untuk dia apa? Untuk dicampak dia masuk ke dalam api neraka. Okey. Ketika mereka masuk ke dalam api neraka itu, mereka telah mendengar. Mereka mendengar tentang syahiqan, suara yang mengerikan. Okey, suara yang mengerikan tu, yang keras, yang menakutkan itu suara siapa? As-Sa'di tidak menerangkan secara terperinci suara siapa. Okey, kita tengok dulu apa perincian yang saya akan paparkan tentang syahiqan di sini. Okey. Para ulama mereka mengatakan syahiqan dia sudah pasti dia suara. Dia suara yang boleh dengar. Okey, tapi suara siapa? Suara apa? Pendapat pertama mengatakan
suara itu adalah suara penghuni neraka. Ada pendapat kata itu adalah suara, sekejap saya tengok dalam saya punya catatan. Okey, ada yang mengatakan itu adalah suara neraka itu sendiri. Terfaham tak maksudnya? Okey, maksud dia syahiqan tadi tu, okey, ketika mana telah dicampakkan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka mereka akan mendengar syahiqan, suara yang sangat menakutkan, mengerikan. Isunya suara siapa? Okey, pendapat pertama kata suara yang mereka dengar tu adalah suara penghuni neraka. Ada yang mengatakan itu sebenarnya adalah suara neraka itu sendiri. Okey. Suara penghuni neraka ni pula ada para ulama terpecah pula kepada dua. Ada yang mengatakan suara penghuni neraka tu sebenarnya adalah suara penghuni neraka orang yang dicampakkan lebih awal daripada orang yang dicampakkan tu. Anda faham tak maksudnya? Maksudnya orang yang telah dicampak lebih awal, mereka inilah yang mengeluarkan suara yang sangat menakutkan, dan orang yang kemudian dicampak tu dengar suara mereka. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, B, mengatakan mereka tu suara tu sebenarnya suara penghuni neraka yang dicampakkan tu sendiri. Mereka yang dicampakkan itulah sebenarnya mengeluarkan suara yang mengerikan. Okey. Pendapat ni sebenarnya ada dalam kitab-kitab tafsir yang mengatakan suara penghuni neraka ni, ni di kalangan para tabi'in ada sebut. Okey, tetapi Ar-Razi, Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, dia kata yang dapat difahami yang Al-Azhar, dia kata yang terpilih sebenarnya itu adalah suara neraka. Maksudnya bukan suara penghuni neraka tu, tapi suara neraka tu sendiri yang bersuara. Yang suara neraka tu bersuara mengeluarkan bunyi yang sangat menakutkan. Ini adalah pendapat Al-Imamu Ar-Razi. Okay. Kalaulah orang tanya lagi, kenapa ada pendapat kata syahiq itu adalah suara penghuni neraka? Kerana kalau kita baca ayat lain tu maksudnya dalam surah Hud ayat 106, kita akan jumpa sekali lagi perkataan syahiq. Sama macam Al-Mul ayat 7. Tapi waktu kita baca surah Hud ayat 106 tu, dia memang merujuk kepada suara penghuni neraka. Kita tengok contoh ayat dia. Ni, saya datangkan dekat nota tu ada ayatnya. Ayat yang ke-106, muka surat 233 dalam Quran. Ni dalam surah lain, ni dalam surah Hud. Tapi dalam surah Hud ni jumpa lagi perkataan syahiq. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Syahiq. Jumpa sekali lagi syahiq kan? Jadi adapun orang yang celaka, maka di dalam nerakalah untuk mereka. Di dalamnya kedengaran suara yang terpekik, melolong dan merintih. Ni syahid ni merujuk kepada suara ahli neraka. Oleh sebab itulah para ulama mereka ketika membincangkan ayat 7 tu, mereka terbahagi kepada dua. Tapi pendapat yang jelas seperti mana pilihan Ar-Razi tadi adalah suara apa? Adalah suara neraka yang mengerikan. Jelas Okey. Lepas tu pula,
Kita tengok lagi satu ulasan tentang syahiqan kan. Okey, kita tengok tentang wahiyya tafur. Dan ia neraka tu dalam keadaan sedang mendidih. Okay. Kita tengok tentang pengertian tafur. Okay. Kalau kita rujuk dalam Qamus Al-Quran, iaitu mufradat Al-Fadhil Quran, karangan Al-Gharib Al-Asfahani, beliau ketika mana mengulas tentang perkataan Al-Fawru, beliau mengatakan syiddatul ghalayani. Dia kata Al-Fawr maknanya ialah yang sangat mendidih, menggelegak, mendidih. Itulah perkataan Al-Fawr. Lepas tu beliau mengatakan lagi, wa yuqalu dhalika fin nari nafsiha idza hajat wa fil ghadabi. Kenapa dia sangat mendidih? Dia kata ia dikaitkan, perkataan al-fawru dikaitkan dengan api ketika dia sedang marah dan ketika api itu marah. Jadi perkataan al-fawru di sini adalah yang sangat mendidih, yang menggelegak. Kenapa dia seperti mendidih dan menggelegak? Ketika dia dalam situasi api itu sangat marah dan ketika dia marah. Ini ulasan Al-Gharib Al-Asfahani. Sebab tu kalau kita baca dekat terjemahan, memang telah diterjemahkan dan ia iaitu neraka sedang mendidih. Ada tak sesiapa di sini yang Quran terjemahan dia lain? Dia ada terjemah lain pada tafur. Siapa yang boleh kongsikan tuan-tuan? Kalau boleh kongsikan, diterjemah apa dekat tafur kat situ? Ada tak? Tafur diterjemah sebagai apa? Siapa boleh kongsikan? Tak ada. Tak sempat tengok Quran terjemahan dah. Ataupun bagaimana? Okey. Tak apa. Nanti kalau ada, tetap kongsikan. Baik. Sebelum kita lanjutkan lagi ayat yang ke-7 ni, ada sedikit lagi maklumat yang kita nak kongsi pada ayat 7 kan, sebab ayat 7 ni dia berkenaan dengan neraka. Ada dua sifat yang ada pada neraka. Yang pertama tentang suara, yang kedua ia dalam keadaan dia sedang mendidih. Okey. Sebelum saya lanjutkan, kalau kita nak kuatkan lagi, nak kukuhkan lagi tentang campak ni di baling ahli neraka tu, okey, saya minta tuan-tuan dan puan-puan salin. Tuan-tuan puan salin ayat-ayat dalam surah lain yang menyebutkan tentang mereka dicampak di baling. Dia dekat perkataan ulqu. Okey. Yang pertama, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Qaf. Dalam surah Qaf ayat 24. Surah Qaf ayat nombor 24. Kita akan jumpa perkataan al-qiyam. Okay. Fi jahannam. Okay. Surah yang kedua adalah surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 13. Suratul Furqan ayat nombor 13. Kita akan jumpa tentang perkataan wa idza ulqu minha sampai hujung ayat. Ayat 13 suratul Al-Furqan. Okey, dapat dua ayat tadi. Maknanya di sini kita dapat belajar
betapa hinanya, betapa kejinya ahli neraka ni. Mereka dimasukkan dalam neraka dalam keadaan mereka dibaling. Okey. Kemudian kita nak lihat tentang mengapakah Allah Ta'ala menyebut tentang mereka mendengar. Ketika mereka dicampakkan tu, mereka telah mendengar suara api neraka. Kenapa Allah perdengarkan? Apakah hikmah Allah memperdengarkan suara neraka? Maknanya, kalau suara neraka itu sendiri yang sangat mengerikan, lepas tu dengar dia seperti menggelegak dan dia mendidih neraka tu, macam manakah perasaan? Bagaimanakah emosi yang ada pada penghuni neraka ketika mereka dicampakkan oleh Allah ke dalam mana? Ke dalam neraka. So macam mana tuan-tuan dan perempuan dapat tak gambarkan? Dicampak, dibaling ke dalam api neraka, lepas tu mereka telah didengarkan oleh Allah tentang apa? Tentang suara neraka yang mengerikan. Kenapa mereka didengarkan? Apa hikmah mereka didengarkan tentang suara? Ini belum lagi masuk kepada azab-azab yang lain. Ini pun dah azab, dicampak tu dah azab dah. Lepas tu telinga mereka tu pun sebenarnya telah diazab. Diazab dari sudut apa? Dari sudut mereka diberi azab dalam bentuk psikologi mereka. Mereka telah dimainkan dengan emosi ketakutan mereka. Mereka telah didengarkan. Kenapa Allah sebut telah didengarkan? Okey. Kalau kita rujuk pada ayat yang berikutnya nanti, insya-Allah, kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang kita akan belajar sekejap lagi, pada malam ni kita nak belajar pada ayat nombor ni. Dia minta maaf. Dia nanti ada pada ayat nombor 10. Kalau kita baca nanti dekat ayat nombor je. Okay, ayat nombor 10. Tapi ayat nombor 10 ni tak ada dekat nota tu. Saya tak masukkan lagi sebab ni kita akan bincang pada kelakar datang. Tapi dekat ayat nombor 10, kalau kita baca, kita akan jumpa pengakuan daripada orang yang masuk ke dalam neraka tu, apa yang berlaku kepada mereka di dunia dulu. Kalau kita baca ayat nombor 10, mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u. Mereka kata, kalaulah kami dulu mendengar atau berfikir. Okay. Maknanya, penghuni neraka ni, kesilapan mereka yang besar adalah mereka tidak gunakan telinga yang Allah beri untuk mereka mengambil manfaat daripada apa yang mereka dengar. Faham tak maksudnya? Maksudnya adalah sepatutnya telinga mereka yang Allah beri ini digunakan untuk mendengar wahyu, mendengar nasihat, mendengar amaran, mendengar peringatan. Tapi kalau mereka jauhkan telinga tu untuk daripada mendengar, sedangkan mendengar itulah merupakan kepada saluran utama nak mendapat hidayah, tapi dekat dunia dia tak gunakan telinga ni benar-benar untuk mendapat hidayah. Sebab tu mereka mengaku pada ayat nombor 10 kan, tentang telinga mereka. Maka apabila mereka dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka, maka Allah perdengarkan kepada mereka apa? Tentang suara neraka,
yang mengerikan. Okey, itu tak jelas tak? Maksudnya, mengapakah Allah memperdengarkan kepada mereka tentang azab neraka, tentang suara api neraka, sudah pasti mereka untuk menambahkan ketakutan kepada mereka. Allah Ta'ala nak torture mereka apa? Emosi mereka. Allah nak psycho mereka. Okey, jelas. Kenapa nak diperdengarkan? Melihat tu sudah pasti melihatlah. Tetapi kalau kita baca dalam ayat Quran, memang Allah selalu sebut dulu telinga, mata, hati. Kerana telinga ni merupakan sumber kepada wahyu. Okey. Kita kaitkan tadi dengan ayat nombor 10. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi, perbincangannya adalah dalam tafsir Adwa' al-Bayan. Sebab tu kalau kita baca banyak rujukan tafsir, kita akan dapat banyak ulasan. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam Adwa' al-Bayan, beliau ulas ayat ke-7 tadi tu. Dia kata apa? Dia kata ayat ini tu ayat mana? Ayat ke-7 dalam Al-Mulk itu menetapkan bahawa neraka mempunyai rasa, mengetahui dan berkehendak. Al-Quran menetapkan bahawa api neraka memiliki kemarahan, dapat melihat, dapat berkata-kata. Ini juga nanti waktu kita baca ayat nombor 8 lagi kita nampak yang neraka ini dia boleh bersuara. Neraka ni dia boleh bersuara, dia boleh melihat, dia boleh keluarkan perasaan marah dia, termasuk yang tadi tu yang kita dengar bunyi syahiqan. Kalau nak lebih faham lagi, maksudnya nak kukuhkan lagi maklumat, betul ke neraka ni dia boleh melihat, dia boleh keluarkan suara? Tadi kita dah sebut tentang syaitan tadi. Kita tengok ayat lain. Maknanya Syekh Muhammad Al-Amin ni ketika dia ulas ayat suratul Mulk tu, dia nak kata pada ayat ni kita dapat belajar bahawasanya neraka ni adalah makhluk Allah yang dia juga sebenarnya boleh bersuara, boleh melihat, boleh berkata-kata dan sebagainya. Kita tengok dalil lain, dalil dalam ayat lain. Sebab kita tak boleh hanya baca tafsiran terus kita quote tanpa ada dalil, sebab benda akhirat kan, benda gaib. Tengok apa kata, kalau kita tengok dalam suratul Furqan. Dalam suratul Furqan ayat nombor 12, muka surat 361. Allah mengatakan, idza ra'atsuhum min makanin ba'idin sami'u la taghayyudhan wa dhafira. Apabila neraka itu melihat mereka. Melihat mereka ni siapa? Manusia-manusia di padang mahsyar dari tempat yang jauh. Dari tempat yang jauh. Maknanya neraka ni boleh melihat. Belum lagi penghuni neraka masuk ke dalam neraka, neraka tu dah boleh lihat mereka dalam keadaan yang jauh. Masa tu dengarlah bunyi taghayyuzan wa dhafira. Kejap lagi kita ulas al-ghaizu, kemarahan neraka. Maka kedengaranlah mereka. Mereka kat sini tu yang orang nak masuk neraka. Walaupun mereka berada di padang mahsyar jauh lagi nak masuk neraka, tapi neraka dah boleh tengok mereka. Dan ketika neraka melihat mereka, neraka tu mengeluarkan bunyi marah dia. Kalau kita belajar bab syurga, beza. Kalau syurga ni jauh lagi nak masuk syurga, tapi boleh bau harum. Syurga ni, kalau kita nak tahu
Okay, maksudnya kalau syurga ni dia beza dengan neraka. Kalau neraka ni mereka boleh tahu tentang neraka tu dengan mendengar bunyi. Tapi syurga ni ada pada bau. Jauh lagi dah masuk syurga. Tapi sudah bau harumnya syurga tu. Okey, ni tentang neraka Okey. Kita teruskan dengan apa pengajaran dia. Okey, dah faham ayat nombor 7 dah faham ya? Okey, satu persatu kita ulas sedikit demi sedikit kita ulas dalam bab ni. Okey, sekarang kita nak pergi kepada pengajaran apa yang kita nak ambil. Ini yang paling penting dalam slot tadabbur. Okey, apa tindakan yang kita nak ambil selepas kita tadabbur? Ayat yang ke-7 tadi tu. Okey. Yang kita semua sedia maklum kan, kalaulah suara neraka tu sudah mengerikan, dalam keadaan menggelegak, mendidih kan, macam manalah dengan azab-azab yang lain, termasuklah api itu sendiri kalau dia membakar kan. Jadi daripada ayat 7 tadi itu kita dapat satu pengajaran dia, tindakan yang kita kena lakukan adalah usahalah diri kita jauhkan diri dari neraka. Sebab tu kita penting kita baca Quran, kita faham supaya kita berubah. Bukanlah semata-mata mengejar fadilat, membaca surah-surah tertentu tapi perangai tak berubah, sikap tak berubah, masih lagi berani nak buat dosa, masih lagi rasa tak takut tentang dosa-dosa yang dilakukan. Itu belum tercapai tujuan Al-Quran. Al-Quran tujuannya adalah memberi hidayah petunjuk. Okey. Jadi pengajaran dia menjauhkan diri kita daripada azab neraka. Kita tengok dulu. Kita kuatkan maklumat ni dengan hadis yang hadis sahih riwayat Muslim, yang mana hadis ni sebenarnya dia ada, hadis ni panjang. Hadis ni sebenarnya cerita tentang Jibril alaihi salam pernah ditugaskan oleh Allah untuk pergi melihat syurga dan pergi melihat neraka. Okey. Saya terus ambil potongan hadis ni kepada hadis yang Jibril dia pergi tengok neraka. Dia ada hadis dia tengok syurga. Hadis tu nanti dekat ayat 12 kita akan datangkan, kita akan kongsikan. Tapi mari sama-sama kita menghayati tentang apakah yang telah dilihat oleh malaikat Jibril ketika Allah memerintahkan kepada dia untuk dia pergi melihat neraka. Okay. Kalau kita baca ayat 7 tadi, macam kita rasa macam, aku ni tak kafir. Kita rasa macam selamat kan. Tapi kalau kita baca ayat-ayat lain, nak jatuh ke neraka ni senang tau, sangat senang. Sebab kalau kita baca ayat 7 tadi nampak macam orang yang kafir. Kita berkata, aku orang Islam. Kan, tetap tak masuk neraka ni. Mungkin kita ada berfikir, mungkin kita pandang ayat 7 tadi ringan. Tapi kalau kita bacalah, banyakkan membaca, banyakkan merujuk mana-mana ayat Quran dan hadis Nabi. Seperti yang malaikat Jibril kata ni, rasanya, kita bacalah, nak tahu rasanya macam mana, kita baca apa kata Jibril alaihi salam. Okey, kita baca terjemahan terus Okey. Allah Ta'ala berfirman kepada siapa? Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril alaihi salatu wassalam.
Allah Ta'ala kata apa dekat Jibril? Allah Ta'ala kata kepada Jibril, Allah kata, pergilah kamu ke neraka. Kau tengok dekat neraka tu, apa yang ada dalam neraka tu. Apa isinya. Apa yang telah aku sediakan kepada para penghuninya. Kita dah belajar sebelum ni, dalam ayat yang Tuhan cakap, neraka ni telah pun Allah ciptakan. Ya, neraka telah Allah ciptakan. Syurga telah Allah ciptakan. Maka makhluk yang pernah melihat apa yang ada dalam neraka tu, antaranya adalah malaikat Jibril. Jadi Allah Ta'ala suruh tengok. Lepas tu, dalam masa yang sama, neraka tu dia saling macam menindih antara satu sama lain. Jibril pun, dia datanglah. Selepas dia tengok tu, dia pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia cakap. Dia kata, "Fabi'izzatika, demi kemuliaanmu, tiada seorang pun, kalau dia dengarlah tentang neraka ni, tak ada seorang pun nak masuk," dia kata. Kita baru dengar. Jibril dia telah tengok. Okey, kita jelas faham kan? Kemudian, kali kedua, Allah Ta'ala telah letak keliling neraka tu dengan syahwat-syahwat. Syahwat-syahwat ni, kita jangan faham syahwat tu nafsu syahwat semata-mata. Syahwat ni maksudnya apa saja keinginan kita. Kita nak apa? Kita suka harta, itulah syahwat. Suka kepada apa? Suka kepada wanita, tu syahwat. Suka kepada piasan, tu syahwat. Boleh baca dalam surah Ali Imran. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Suka sangat ke anak, itulah syahwat. Okey. Kita manusia ni, memang Allah Ta'ala ciptakan diri kita ni, memang ada keinginan kepada sesuatu. Kalau kita naklah benda tu, ya Allah, kita cuba supaya nak dapat. Nak syahwat apa? Nak syahwat keinginan kepada pangkat, keinginan kepada nak nama, keinginan kepada harta. Semua manusia ada. Jadi Allah Ta'ala telah keliling neraka ni dengan pelbagai syahwat. Kemudian Allah kata kepada Jibril, Jibril, kau pergi semula tengok neraka tu, kau pergi kat neraka tu. Jibril pun pergilah ke neraka tu. Lepas tu dia balik, dia menghadap Allah Azza wa Jalla, tetapi tahu tak dia cakap apa pada Allah. Dia kata, demi kemuliaanmu ya Allah, aku bimbang. Tidak ada seorang pun yang boleh selamat daripada neraka ni, melainkan dia pasti masuk ke dalamnya. Apa maknanya? Apa yang tuan-tuan boleh faham daripada ucapan malaikat Jibril ini kepada Allah Azza wa Jalla? Maknanya, tak ada seorang pun yang boleh terlepas melainkan dia akan masuk ke dalam neraka. Ini kalau kita baca pada ucapan Jibril lah. Maksudnya Jibril dia tengok punya senangnya orang masuk neraka ni, sebab neraka ni keliling dia tu, maksudnya yang menarik orang masuk neraka tu dengan syahwat. Siapa tak ada syahwat? Siapa tak ada keinginan? Betul tak? Cuma cara nak dapat apa yang kita ingin tu, kat situ satu isu dah. Lepas tu kita dapat sesuatu tu, kita tak ada lepas dia tu pun, itu pun keinginan juga. Tu yang datang perkataan bakhil sebagainya. Kalau kita baca hadis ni memang berat hadis. Berat tu maksudnya, nak masuk neraka ni senang rupanya. Berbeza dengan syurga. Sebab tu syurga ni perlu ada sifat apa? Itu kita akan belajar nanti ayat nombor 12. Betapa bila kita baca je sampai ayat 7, kita tengok pada pengajaran, kita akan taubat pada Allah, kita akan sembahyang malam, kita berubah,
Betul tak? Kita postmortem, muhasabah. Apa aku dah buat selama ni? Kan? Apa tanggungjawab aku yang belum aku buat? Itu fungsi tadabbur ketika membaca ayat. Okey, saya jelaskan. Okey, saya kukuhkan maklumat Jibril ni dengan hadis lain riwayat Bukhari Muslim. Sabda Nabi SAW, "Huffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahawati." Syurga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai dan neraka itu diliputi dengan syahwat. Kalau kita nak tengok tentang syahwat tu apalah kan. Okey, saya tunjukkan ayat dia dalam surah Ali Imran lah. Kita tulis ya ayat dia. Sebab kita jangan faham syahwat ni, syahwat dari sudut orang duk faham. Sebab orang Melayu dia selalu gunakan perkataan syahwat ni nafsu syahwat, dia kata. Dia kecikkan kepada dia kecikkan kepada macam seks semata-mata. Tak. Syahwat ni dia lebih umum maknanya. Maknanya lebih umum. Sekejap ya. Saya tunjukkan ayat dia. Ayat dia. Siapa ingat ayat dia yang Allah kata zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Saya tengah cari ayat dia. Siapa dia jumpa tolong kongsikan ayat nombor berapa tu. Sekejap ya. Sebab saya nak tunjukkan pada tuan-tuan perempuan perkataan syahwat tu. Sekejap ya. Okey, sebelum tu ada apa pertanyaan? Sebelum kita pergi pada satu lagi ayat. Kita boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Terdengar tak? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Oh, ada rupa-rupanya. Ya kan? Kalau tanya, Ya puan. yang dengar suara neraka tu kan, orang dalam neraka je, orang syurga memang tak dengar langsung ke Ustaz? Orang dalam syurga wallahu ta'ala a'lam, tapi orang syurga dia memang boleh melihat, dia boleh nampak neraka tu. Faham tak maksudnya? Tapi adakah dengar neraka tu sehingga mereka pun jadi takut? Wallahu ta'ala. Kalau ada dalil nanti tolong kongsikan ya. Tapi orang syurga mereka memang boleh nampak penghuni neraka tu sendiri. Memang Allah tunjukkan, ada dalam ayat Quran. Okey, kejap. Okey, surah Ali Imran ayat 14. Okey, Ali Imran ayat nombor 14. Yang ini kembang luaskan lagi makna apa? Makna syahwat. Okey, tengok ya. Kita buka tulis ya, surah Ali Imran ayat nombor 14, muka surat 51. Kita akan jumpa ayat tu Allah kata begini. Zuina linnasi hubbus syahawat. Allah kata, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Kita tengok terjemahan dia. Allah Ta'ala bagi tahu tentang ayat nombor 14 ni. Allah kata manusia tu Allah Ta'ala hiaskan dia dengan kecintaan kepada sesuatu yang diingini. Sebab tu syahwat tu kita terjemah dia sesuatu yang diingini. Kita ingin apa? Maka Allah Ta'ala sebut berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun-timbun daripada emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakan dan kebun-kebun tanaman. Semua sudut apa yang diingini.
itulah yang ada pada sifat manusia. Jadi kena hati-hati keinginan. Allah Ta'ala tak larang kita bercita-cita nak mengingini harta. Allah tak larang. Tapi cara dapat dia, cara belanja dia. Teringin nak anak, betul tak? Tapi masa dapat anak, macam mana didikan dia? Apa hak anak-anak? Itu isu dia. Betul tak? Itulah yang menyebabkan manusia itu boleh masuk neraka. Allah keliling neraka itu dengan syahwat. Okey. Jadi kita ambil pengajaran tu. Okey. Sebagai penutup kepada pengajaran untuk ayat nombor 7 tu, kita kongsikan dengan hadis Nabi SAW yang Nabi ni beria sangat suruh kita ni janganlah masuk neraka, kan? Punya sungguh-sungguhnya Nabi SAW cakap, Nabi kata fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Nabi kata jagalah diri kau, peliharalah diri kamu semua daripada api neraka walaupun dengan sebesar sebelah biji tamar. Faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibah. Siapa-siapa yang dia tak ada sebelah biji tamar untuk disedekahkan ke, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik. Dengan kata-kata tu maksudnya satu kalimah yang baik. Maksudnya Nabi kata, kalau kau tak boleh buat banyak dah sekalipun, Nabi kata, kalau kau boleh buat sikit, boleh gunakan untuk jauhkan daripada api neraka, gunakanlah, kata Nabi. Punyalah Nabi tak nak kita masuk neraka tu. Sebab Nabi orang yang lebih memahami tentang neraka tu daripada kita. Nabi pernah melihat apa yang kita tak pernah melihat. Nabi pernah mendengar apa yang kita tidak pernah mendengar. Nabi pernah naik Isra' dan Mi'raj. Kan? Jadi ambillah manfaat tentang ayat ke-7. Baik, kita teruskan dengan ayat nombor 8. Sikit lagi boleh ya? Okey, terima kasih kepada yang berkongsi ya. Syailah kongsi. Okey, kita masuk kepada ayat nombor 8 ya. Okey, ayat nombor 8 ni dia ada kaitan dengan ayat nombor 7. Dia ada kaitan dengan ayat nombor 6. Ayat nombor 8, ayat yang memperincikan lagi tentang neraka yang ada pada ayat nombor 7. Ayat nombor 7, kita dapat belajar, takutnya neraka ni. Sebab suara neraka tu sendiri, dalam keadaan dia, patu dengan keadaan dia mendidih tadi tu, sudah memberikan kita ketakutan. Jadi untuk tambah lagi rasa takut itu, diterangkan oleh Allah pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ni kita akan belajar tentang betapa marahnya neraka ni. Kita nak tahu dia punya tahap marah dia. Okey. Lepas tu kita akan belajar tentang celaan kepada penghuni neraka. Celaan ni maksudnya, nanti kita akan rujuk kepada persoalan penjaga neraka kepada penghuni neraka. Okey. Kita akan baca ayat nombor 8. Jadi nampak perkaitan dia tak? Perkaitan dia ayat nombor 8 ni memperincikan lagi, menambahkan lagi maklumat yang ada pada ayat nombor 7. Kalau ayat nombor 7 tadi memperincikan lagi ayat nombor 6. Okey, jadi kita baca ayat nombor 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Okey.
ayat nombor 8 ni, dia ada dua perkara lah. Sebab tu kalau kita tengok dekat kotak kuning tu, saya letakkan sifat ataupun ciri ketiga neraka dan ciri keempat neraka. Okey. Kita tengok terjemahan kalimah by kalimah. Takadu maknanya hampir-hampir. Takat, kita sebut takat kan. Takadu maknanya hampir-hampir. Tamayyazu, ia menjadi terbelah, ia menjadi terpisah. Apa yang nak hampir-hampir jadi terbelah, hampir-hampir nak jadi terpisah ni, iaitu neraka pada ayat nombor 7 tadi tu. Seolah-olahnya macam nak terhambur lah, macam nak terpecah, nak terpisah antara satu sama lain. Hampir-hampir. Okey. Kenapa boleh sampai nak terpecah, terhambur, terbelah tu? Minal ghaidhi. Kerana sangat marah. Minal ghaidhi, kerana terlalu marah. Siapa yang terlalu marah? Neraka. Kerana terlalu marah menyebabkan mereka ini tamayyazu, menjadi terbelah. Tapi terbelah tak? Takadu, hampir. Okey, sebab itu waktu kita baca dekat perkataan al-ghaidhu, kita tengok sekejap tu pada perincian dia. Okey, dalam al-mufradat dikatakan al-ghaidhu ni adalah asyaddu ghadabin. Dia lebih dahsyat daripada ghadab. Ghadab ni marah. Kan? Dia lebih marah daripada marah. Maknanya sangat marah. Siapa yang sangat marah tu? Neraka tu sangat marah. Dia punya sangat marah dia, hampir-hampir dia menjadi terbelah. Okey, jelas. Sebab itu kita letakkan dekat kotak kuning anak panah biru tu, maksudnya takadu tamayyazu minal ghaidh, menjadi sifat ketiga bagi neraka. Sifat pertama bagi neraka tu apa? Mengeluarkan syahiqan. Sifat kedua tadi, ayat nombor 7 apa? Tafur. Sifat ketiga dia apa? Takadu tamayyazu minal ghaidh. Okey, dapat 3 perihal neraka. Okey, lepas tu Allah Ta'ala kata kullama, setiap kali. Okey, sentiasalah, setiap kali apa? Ulqiya. Jadi kita dah jumpa perkataan ulqu, wa idza ulqu. Samalah ulqiya. Kullama, setiap kali. Ulqiya fiha, dilemparkan ke dalamnya. Setiap kali penghuni neraka yang dilemparkan ke dalam neraka tu, okey, mereka tu siapa? Faujun, sekumpulan. Sebab tu faujun maknanya macam perkataan jamaah. Jamaah maksudnya kumpulan by kumpulan. Maknanya setiap kali satu kumpulan penghuni neraka dicampakkan ke dalam neraka. Setiap kali macam tu. Masuk satu kumpulan, setiap kali satu kumpulan yang dilemparkan ke dalam neraka ini, sa'alahum, telah bertanya kepada mereka. Mereka tu siapa? Yang faujun tadi. Siapa yang tanya? Khazanatuha, penjaga neraka tu. Mereka telah bertanya. Kenapa mereka tanya? Mereka tanya kepada siapa? Mereka tanya kepada ni faujun.
Kumpulan by kumpulan yang dilempar masuk api neraka setiap kali. Masuk satu kumpulan, contohnya kumpulan pertama masuk, pada malaikat akan bertanya kepada mereka. Masuk kumpulan kedua, pada malaikat akan bertanya kepada mereka. Apa yang mereka tanya? Kenapa mereka tanya? Mereka tanya apa? Alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang kepada kamu? Maknanya, tak pernah ke ada orang datang kepada kamu? Siapa dia? Nadhir, seorang pemberi peringatan. Perkataan nadhir lawan kepada bashir. Nadhir lawan kepada bashir. Kalau bashir membawa berita gembira, dikaitkan dengan berita gembira. Kalau nadhir dikaitkan dengan membawa berita yang menakut-nakutkan. Dia panggil nadhir, memberikan amaran. Jadi daripada perkataan sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir menjadi sifat keempat ataupun ciri keempat neraka itu akan berlakunya sesi pertanyaan oleh penjaga-penjaga neraka itu kepada setiap kali satu kumpulan by kumpulan yang dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Kenapa mereka tanya? Kita akan ulas dalam sesi ini. Dan mengapa mereka tanya soalan ni, tak nak tanya soalan lain? Itu pun satu perkara yang kita akan bincangkan. Sebab tu tadabbur ni, dia akan membawa kepada kita bertanyalah. Kenapa dia tanya soalan tentang nazir? Dah tahu dia masuk neraka, kenapa nak tanya lagi? Inilah kita akan ulas dekat sesi tadabbur. Okey, faham ya? Tentang terjemahan ayat ni. Okey, kita pergi kepada perincian dia. Okey. Tadi kita dah tahu perkataan ghaizu. Okey ya, dalam bahasa Arab takut dia panggil ghadab. Takut dia panggil ghadabun. Ghadab. Takut. Bukan, maafkan saya, bukan takut. Marah. Marah, ghadab. Tapi kalau marah sangat, perkataan dia al-ghaizu. Al-ghaizu. Sebab tu bahasa Quran ni, dia punya kalimah dia sangat luas. Macam kita bahasa Melayu mungkin agak limit bahasanya. Okey. Marah dalam bahasa Arab panggil ghadab. Ghadab. Tapi kalau sangat marah, dia panggil al-ghaizu. Maknanya neraka tu, dia bukan marah saja, bukan ghadab saja, tetapi dia sangat marah. Dia sangat marah kepada siapa? Kepada penghuni di dalam neraka. Okey. Kita tengok kenapa dia marah. Kenapa dia sangat marah? Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan dia punya tahap marah. Ingat tadi kita kata, kita kata ayat tu kata apa? Hampir-hampir dia menjadi terbelah. Hampir-hampir menjadi terbelah ni sebab apa? Sebab dia sangat marah. Kerana dia terlalu marah menyebabkan hampir terbelah. Hampir berhambur. Macam kita lah. Kalau kita marah sangat ni. Apa yang rasa macam tekanan darah, lepas tu urat-urat tegang kan. Kita rasa marah sangat ni. Itu kita marah. Tapi kalau neraka yang marah, kalau Tuan punya neraka tu yang marah, berbeza kan? Okey, hampir-hampir kata Ibnu Katsir, sebahagian neraka itu terpisah daripada sebahagian yang lain kerana kemarahannya yang sangat memuncak
dan kegeramannya kepada mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni adalah penghuni neraka yang cara masuk mereka adalah melalui jalan yang sangat hina, iaitu dicampakkan. Macam mana kalau kita geram ke orang kan? Kalau kita geram, kita akan buat apa? Kalau geram marah. Tapi kalau neraka dia marah dekat penghuni dia, macam mana dia akan buat? Cuba kita bayangkan, tengok kalau orang marah. Kita kalau kertas tu, kalau kita marah, kita koyak-koyak sampai hancur kan? Bayangkan kalau neraka tu marah dekat penghuni neraka tu. Apa dia akan buat? Api neraka tu punya marah hampir nak pecah sampai nak boleh berhambur api tu. Bayangkan kalau api neraka tu ketika dia mengazab penghuni neraka tu. Ya Allah, tak dapat kita nak gambarkan. Itulah pentingnya kita tadabbur. Pentingnya kita faham ayat Al-Quranul Karim. Sampai ayat nombor 8 ni, kita duduk sekejap kan, tengok sebelum pergi ayat nombor 9, fikirkan, kalaulah diri aku macam mana lah aku masuk neraka. Kita bukan nak masuk neraka, tapi kita kena ada sifat takut tu. Na'udzubillah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Tak sanggup nak menghadapi kemarahan neraka tu. Okey, kita ulas lagi. Okey, kat sini kepada jawapan tadi. Kenapa para malaikat tu dia tanya? Kenapa para malaikat tu bertanya? Perkataan khazanah Tuhan ni maksudnya penjaga-penjaga neraka. Okey, penjaga-penjaga neraka ni kita sudah maklum. Neraka dijaga oleh malaikat Malik. Malaikat Malik dan ada pembantu-pembantunya di kalangan malaikat Az-Zabaniyah. Okey. Kenapa para malaikat tu tanya tentang tadi tu? Kenapa dia tanya tentang nazir? Nazir. Kita pergi dulu. Nazir. Apa tu nazir? Okey, nazir maknanya munzir. Maksudnya orang memberikan peringatan. Apa tu nazir? Okey. Apa fungsi nazir? Okey. Nazir dia ada kaitan dengan perkataan inzar. Kita kan belajar kan? Basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira. Kalau perkataan nadhira, dia adalah al-inzar. Kalau nadhir, dia adalah i'lamun bitakhwifin. Ini penerangan Syekh Muhammad Al-Amin dalam Adwa'ul Bayan. Dia kata perkataan inzar adalah memberitahu sesuatu dengan nada, dengan bentuk menakut-nakutkan. Dia berbeza dengan basyir. Kalau basyir, berita gembira. Lawan berita gembira, berita yang menakut-nakutkan. Berita yang menakut-nakutkan itulah istilah dia adalah nadhira ataupun al-inzar. Jadi, siapakah yang dekat dunia ni tugasnya adalah bagi tahu, sampaikan maklumat dengan bentuk menakut-nakutkan. Nakut-nakutkan tentang apa? Menakut-nakutkan tentang azab Allah, tentang kemurkaan Allah. Siapa dia? Sebab dalam ayat tadi tidak sebut siapa nazir tu. Tapi kalau kita baca ulasan dalam tafsir Al-Jalalain, nazir kat situ dia kata adalah rasulun yunzirukum azaballahi ta'ala. Iaitu seorang rasul yang memberikan peringatan kepadamu tentang azab Allah Ta'ala. Jadi ini kita dapat tahu, nazir itu apa? Dia bawa cerita tentang azab Allah. Siapa dia yang bertugas
menerangkan tentang azab Allah ni adalah Rasul. Maka kalau ayat ni sudah tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk rasul-rasul yang lain lah. Okey. Jadi para malaikat tadi dia tanya. Kalau kita ambil patah balik pada ayat ni kan. Okey. Telah bertanya kepada mereka penjaga-penjaga neraka. Mereka tanya apa? Alam ya'tikum nadhir? Maksud dia apa? Tak pernah datang ke? Allah tak pernah utus ke kepada kamu nadhir? Nadhir ni apa? Rasul. Yang mereka ni tugasnya menakut-nakutkan kamu tentang azab Allah. Tak ada ke orang datang ingat-ingatkan kamu, takut-takutkan kamu? Tak ada ke? Mereka tanya. Jawapan dia ada ke tak ada? Sudah pasti jawapannya ada. Tapi kenapa malaikat tanya juga? Sebenarnya dia tanya ni, dalam erti kata lain, malaikat ni dia tanya tu maksudnya, orang masuk neraka ni, kan, mesti ada sebab. Kan? Maka, maknanya ada sebab. Maksudnya, kenapalah kamu ni boleh sampai masuk neraka? Tak pernah ke masa kamu hidup dulu ada Rasul yang kerja je pernah menakut-nakutkan kamu tentang azab Allah ni? Kenapa kamu boleh sampai masuk neraka ni? Soalannya adalah hikmah yang kita nak cari, kenapa mereka tanya? Betul tak? Dah masuk neraka kan? Kenapa tanya? Okey. Bukan malaikat tu tak setuju, tapi kenapa mereka bertanya tu? Ni dia punya alasan dia. Okey, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Qurtubi dia kata apa? Kenapa mereka bertanya? Mereka bertanya tu sebenarnya ala jihati tawbih wa taqri', dengan nada mencemuh dan mencela. Maksud dia bukan nada kesian dekat korang masuk neraka, tak. Tapi dalam nada dia apa? Dalam nada macam menghina, mencela. Saya faham tak? Okey. Nak faham lagi, kita baca dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Apa kata Ar-Razi? Ar-Razi pun bukan dia kata sebenarnya, tetapi dia menukilkan kata-kata Az-Zajjaju. Kenapa mereka tanya? Dia kata, وَهَذَا تَوْبِيخٌ زِيَادَةٌ لَهُمْ فِي الْعَذَابِ. Cemuhan ini adalah untuk menambahkan azab kepada mereka. Kan? Tak faham kan? Maksudnya, soalan tadi tu sebenarnya nak psycho lagi mereka. Sebenarnya. Kan? Untuk menambahkan lagi rasa azab lagi kepada mereka. Dalam masa yang sama, kalau dalam tafsir Ibnu Ashur, dia kata kenapa malaikat tu tanya? Sebenarnya untuk menambahkan lagi rasa menyesal. Nak menambahkan lagi rasa mereka kecewa, mereka rasa sangat hina, rasa macam menyesal sangat. Cara dia dengan mengingatkan mereka tentang kesalahan mereka. Okey. So, jelas tentang soalan tadi. Okey, sekarang kita pergi kepada kenapa ayat 9? Oh, nak masuk ayat 9. Okey, ada waktu lagi tak? Kita dah 10:35. Okey, ayat 9 mungkin tak ada juga saya nak ulas tuan-puan. Tapi saya ulas sikit sajalah. Okey, so kita dapat ayat nombor berapa? Kita dapat ayat nombor 8 kan? Kita dah selesai ayat nombor 8. Okey, selepas malaikat tadi bertanya kepada mereka, sebenarnya bertujuan nak menghina mereka, nak menambahkan lagi rasa azab, nak psycho mereka dan nak menambahkan lagi supaya rasa penyesalan tu
Maka malaikat tanya. Jadi apa jawapan mereka? Ayat 9 hubung kait dia dengan ayat 8. Ayat 9 ni adalah pengakuan penghuni neraka tentang sebab-sebab mereka masuk neraka. Okay, maknanya ayat 9 dia fokus tentang apa? Tentang penghuni neraka tu sendiri. Kalau tadi tentang neraka tu macam mana? 4 keadaan, 4 sifat, 4 ciri neraka tu, maka ayat 9 ni merujuk kepada penghuni neraka itu sendiri. Okay. Ayatnya berbunyi, qalu bala qad ja'ana nadhir. Jadi kita jumpa nadhir kan? Okay. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kita baca terjemahan dia, cuma saya mungkin tak sempat nak ulas secara terperinci. Mungkin kita akan bawa semula ayat 9 ni pada siri yang ke-10 minggu depan. Tapi kita ambil sedikitlah maklumat ayat ke-9 ni. Okay, ayat ke-9 ni, kalau tengok dekat nota tu adalah ucapan pertama ahli neraka. Maksud dia, apa yang ahli neraka ni dia berkata di dalam neraka tu. Bukanlah ucapan pertama ni, maksudnya yang mula-mula cakap, jangan faham macam tu. Tapi pada ayat surah Al-Mulk ni, kita baru jumpa ayat 9, ahli neraka itu apa yang dia jawab, apa yang dia perkatakan. Maknanya ada ucapan kedua ke? Ada perkara kedua ke yang mereka kata? Ada. Itu nanti dekat ayat nombor 10. Kalau ayat nombor 10 nanti, ahli neraka ni ada mengucapkan perkara yang lain. Lepas tu saya letak dekat situ, ucapan kedua ahli neraka. Okay, kita pergi dulu yang pertama. Okey. Yang pertama tadi, ayat nombor 9 ni, dia dikaitkan dengan isu besarnya pada ni. Pada nadhir. Isu utamanya pada nadhir. Isunya tentang seorang pemberi peringatan. Sebab nazir inilah soalan yang ditanya oleh penjaga neraka kepada penghuni neraka yang telah dicampakkan masuk neraka tadi. Maka ayat 9 ni dia fokus kepada nazir. Okey. Jadi kalau kita baca pada ayatnya, qalu, mereka telah berkata. Mereka ni siapa? Ahli neraka yang kumpulan tadi yang masuk tadi tu, dalam neraka tu, mereka telah berkata, bala. Bala ni maksudnya of course. Bala. Dalam bahasa Arab dia ada, macam kita kan, apa beza of course dengan ya? Apa beza ya dengan sudah tentu, sudah pasti? Apa beza? Ataupun bala dengan na'am. Contoh. Bala. Mereka berkata sudah pasti. Sudah pasti tu maksudnya apa? Sudah pasti apa? Qad, sesungguhnya. Ja'ana, telah datang kepada kami. Nadhir. So mereka telah mengatakan, oh sudah pasti telah datang kepada kami nadhir. Tapi ketika nadhir itu datang, mereka buat apa? Fakadzabna, maka kami telah mendustakan. Mendusta tu sekali ke? 2 kali ke? Dia ada perkataan dekat kadzabna. Kami telah mendustakan. Mendustakan saja ke?
Mereka kata lagi, wa. Dan. Maksudnya, mendustakan tu satu dan membawa dua perkara. Wa qulna, dan kami telah katakan. Ma nazzalallahu min syai'. Tidak pernah Allah tu menurunkan dari sesuatu pun. Maksudnya Allah tak pernah turun sesuatu pun. Okay, yang kedua. Lepas tu mereka kata apa? Yang ketiga. In antum illa fi dhalalin kibir. Tidak lain kamu kecuali, in antum illa, tidak lain kamu kecuali fi dhalalin kabir, dalam kesesatan yang besar. Dhalal, kesesatan. Kabir, besar. Dalam sesat, lepas tu besar pula kesesatannya. Okey. Jadi ayat 9 ni, dia ada tiga macam, ada tiga perkara pada ucapan ahli neraka ni. Ahli neraka ni dia jawab soalan para malaikat tadi, tapi dalam jawapan soalan tu ada tiga perkara. Tiga perkara ni sebenarnya dia nak fokus kepada nazir. Okey. InsyaAllah kita akan ulas maklumat ni nanti pada siri yang ke-10 minggu hadapan. Saya minta jasa baik tuan-tuan perempuan ya, baca terlebih dahulu nota tafsiran ayat 9 dan tindakan pada ayat nombor 9 ini, yang mana kita akan sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Kalau saya nak sambung lagi akan ambil masa agak lama sedikit lah. Okey. Kita berhenti pada ayat nombor 9 pada malam ni. Ya, tapi kita tak dapat nak ambil tindakan lagi. Tapi boleh baca dulu kat nota tersebut. Yang kita akan kupas pada minggu hadapan. Okey, saya tengok ada tak mana-mana soalan. Okey, tak ada soalan. Okey, dekat bahagian chat. Ada pertanyaan secara verbal? Ada jawab, nak tanya secara lisan ke? Jelas ke? Faham ke? Ada apa-apa persoalan pertanyaan? Tak ada. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Dah baca ke belum Al-Mul ni? Lepas ni. Lepas ni baca. Okey. Mungkin lepas kuliah akan datang. Kita akan baca bersama-sama Suratul Mulk. Alhamdulillah. Maknanya kita akan ubah pendekatan. Lepas kita habis tadabbur, kita baca ayat 1 sampai ayat 30 secara bersama-sama melalui online. So lepas tu tak payah baca dah. Kalau baca lagi baik. Okey, semoga ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dapat menambahkan rasa iman kita kepada Allah, dapat menambahkan rasa takwa kita, rasa takut kita yang akan membawa kepada kita mencari jalan macam mana kita nak mengelakkan daripada api neraka. Jadi macam mana nak elak juga daripada api neraka ada pada ayat nombor 9 tu tentang nazir. InsyaAllah nanti kita akan pelengkapkan ayat nombor 9 ni. Semoga Allah jauhkan kita daripada azab api neraka. Minta dalam doa-doa kita, jangan lupa minta kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada azab neraka. Terima kasih ya kepada penaja kita, Persatuan, saya pun dah hampir lupa kan nama kan. Persatuan Semarak
cinta kasih. Okey, di atas penganjuran majlis ilmu kita pada malam ni. Jasa baik Persatuan Semarak Cinta Kasih ini hanya Allah saja yang mampu untuk memberikan balasannya. Jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberkati kita semua kepada tuan dan perempuan. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.